Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma ja'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustama'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dulu, kini dan selamanya kita rapakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita pinjaman yang diberikan kepada kita sebelum daripada ini. Semoga dengan itu kita menjadi hamba Allah yang reti dan tahu untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana reti dan tahu yang kita berterima kasih kepada manusia apabila memberikan kepada kita sesuatu benda. Apabila manusia memberikan kepada kita sesuatu benda, lalu kita mengucapkan kepada mereka ataupun kepada dia terima kasih, yang berbahasa Inggeris akan mengucap dalam bahasa Inggeris thank you. Bagi orang yang belajar dengan hadis Nabi SAW, Nabi kata apabila kamu diberi, apabila kamu dapat diberikan kepada kamu sesuatu benda, maka kamu tidak mampu untuk membalasnya kerana kelemahan, kesusahan, kefakiran, kemiskinan kita ataupun kelemahan kita. Maka ucaplah kepada jazakallahu khairan ataupun jazakumullahu khairan. Maka Nabi kata orang yang memberi dan kita yang menerima ini di segi pahala sama. Sama. Tetapi budaya ini tidak hidup. Budaya mengucap jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan, budaya ini tidak hidup. Hidup budaya kemelayuan ataupun budaya keinggrisan. Thank you dan terima kasih. Habis itu tak molek ke? Molek lah, bukan tak molek. Molek, tetapi rugilah kita. Rugi, kita tak dapat balas jasa baik orang pada kita tu, kita tak dapat balas. Alangkah eloknya kalau kita balas kebaikan dia tu, pemberian dia tu kepada kita, kita balas juga dengan pemberian, supaya kita menjadi adil dan sama. Maknanya kalau dia dapat 50, kita juga dapat sama. Sebab tu bermula daripada pagi ni, mana duduk ada ni, nak guna terima kasih tu gunalah, tetapi lebih comel, lebih cantik, lebih sunnah kita menggunakan perkataan tadi jazakallahu khairan. Allah Ta'ala akan membalas kepada kamu ataupun akan kamu dengan 1000 jenis kebaikan. Kita tak nak berdoa duduk situ dulu. Kita tak nak berdoa. Doa ni Tuhan, Allah hebat doa ni. Kadang-kadang umur kita pendek boleh menjadi panjang kerana doa. Kadang-kadang kita tidak sihat menjadi sihat kerana doa. Dan kadang-kadang kita susah tetapi menjadi senang kerana doa. Dan bagai-bagai banyak lagi benda lain yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang asalnya tak boleh tetapi menjadi boleh, asalnya payah susah menjadi senang dan mudah. Semuanya itu di atas kerana sebab doa-doa. Sama ada doa kita
doa isteri anak-anak kita, ataupun jiran tetangga kita, adik-beradik kita, adik keluarga kita, ataupun sahabat yang sesurau dengan kita. Mereka berdoa. Dia tengok kita ni susah, dia tengok kita ni payah, dia tengok kita ni berhajat kepada itu dan ini, maka dia pun tolong doa untuk kita. Dan doa sahabat kepada sahabatnya dengan tidak diketahui oleh Tuhan yang kita doakan kepada dia tu, maka Allah Ta'ala kata itu doa. Nabi kata Allah Ta'ala paling mudah, paling dekat, paling senang untuk nak mustajab. Lepas tu kalau kita nak doa kepada orang, ataupun kalau kita nak ajak kita ni tertunai, ataupun kita nak 1000 jenis kebaikan, maka kita doalah kepada orang. Sebab apa? Kerana doa kita kepada orang itu tidak sekali-kali rugi. Tak sekali-kali rugi. Kita doa kepada orang itu supaya senang, rugilah kita. Sebab apa? Sebab kita susah. Kita fikir begitu. Kita susah, kita doa supaya Allah Ta'ala murahkan rezeki orang tu. Tak boleh kita tadi susah rezeki, kita dah fikir kot tu. Kita fikir begitu. Nabi tak fikir begitu dan Nabi tak ajar begitu. Malaikat tuan, bukan orang lain. Malaikat. Siapa malaikat? Malaikat ni kan orang yang rapat dengan Allah Ta'ala. Ada ni? Kau siapa dia malaikat? Dia tak rapat dengan kita, kita pun tak nampak dengan dia. Tapi dia rapat dengan Allah Ta'ala ni. Tetapi oleh kerana kena gaya dan kena budi bahasa, kena cara, kena jalan, malaikat dekat dengan kita. Malaikat kata apa? Malaikat kata walaka mithluh, dan bagi kamu juga serupa. Bagi kamu juga serupa. Makna macam mana? Kalau kita doa kepada sahabat kita tu, ya Allah, berikanlah kepada sahabatku ini yang sedang sakit ini kesembuhan, berikanlah kepadanya penawar, temukanlah kepadanya ubat yang mujarab untuk penyakitnya. Maka malaikat kata bagi kamu serupa. Bererti kita doa bagi dia, sahabat kita tadi, supaya bertemu dengan ubat, supaya sehat. Maka malaikat kata kamu pun mendapat sehat juga. Kita nak ke tak nak? Tanya situlah, nak ke tak nak? Kalau kita nak, banyakkan doa untuk orang lain. Kalau kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku tengok sahabatku ni susahnya dia, susahnya dia, maka bukalah pintu hati bos dia, bukalah pintu hati CEO dia, supaya naik pangkat dia. Malaikat kata bagi kamu pun serupa juga. Allah Ta'ala buka hati bos kita supaya tengok kita ni rajin, bagus bekerja, maka dia naikkan pangkat kita. Sebab apa? Sebab doa kita kepada sahabat tadi. Maka kiaslah lagi yang lain-lain. Kalau kita nak sehat, kalau kita nak kaya, kalau kita nak senang, kalau kita nak hajat kita ditunaikan, kalau kita nak hilang daripada gulah gulana, sedih, pilu, maka kita doa kepada sahabat kita begitu. InsyaAllah tuan, janji Nabi, benda yang pas pasti naik kalau kita tak beriman dengan Nabi. Kalau tak beriman dengan Nabi, tak tahulah tu. Dihormati, dikasihi tuan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Itulah sedikit sebanyak mukadimah untuk diri saya dan juga diri tuan-tuan dan puan-puan yang dengar pada pagi ini. Maka saya ulang lagi sekali, bermula pada hari ini, kita dengar dah kata tadi, bermula pada hari ini kita ambil dua tindakan. Yang pertama, kita nak ucap terima kasih kepada orang yang memberi kepada kita tu, ucaplah. Tetapi salah satu daripadanya, jangan lupa perkataan jazakallahu khairan. Kalau seorang itu memberikan kepada kita sesuatu benda yang kecil, lebih-lebih lagi benda yang besar, kita tak mampu nak balas. Tak mampu nak balas. Seperti apa? Seperti orang memberi kepada kita musangking 3 biji. Musangking 3 biji. Kita kata 3 biji ni, saya duk ingat sekurang-kurang 100 ringgit ada dah.
Lebih juga. Kalau lebih tu juga, kurang saya rasa duduk. Melainkan hak mari sebesar ni sebiji tak tahulah, 3 biji sebesar ni ada sulah. Tapi kalau besar-besar gini 3 biji, Allah, kita pun kata ya Allah baiknya orang ni. Nak sebut baik dia, nak sebut puji dia, nak ucap terima kasih, ucaplah. Tapi salah satu daripada jangan lupa kita ucap jazakallahu khairan. Yang pertama. Yang kedua, baik manusia tu boleh bagi kepada kita RM50, boleh bagi kepada kita goreng pisang, boleh bagi kepada kita musaking tadi dah. Baik Allah Ta'ala bagi kepada kita banyak mana? Baik Allah Ta'ala bagi kepada kita banyak mana? Banyak mana Tuhan bagi kepada kita agak-agak? Ada 3 biji musaking. Lebih dah. Sebab apa? Mata kita ni, jangan ambil telinga, ambil mata sudah. Ambil mata ni, mata kita ni, kalau kita nak timbang dengan 3 biji musaking tu, sampun nak. Mata dia hilang, tapi musaking 3 biji dia dapat. Angkat tangan tengok. Sekali lagi saya ulang lah. Siapa yang nak gada mata dia ni dengan musaking 3 biji? Maknanya kalau dia dapat musaking 3 biji, mata dia hilang. Cuba angkat tangan, saya nak tengok siapa yang nak. Kenapa tak nak? Soalannya kenapa tak nak? Kenapa tak nak? Sebab nilai yang 3 biji musaking itu bandingkan dengan mata tak ada nilai, tuan-tuan. Biarlah kita tak makan musaking pun tak apa, yang penting mata kita boleh pakai tengok molek. Ataupun telinga kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, lidah kita dan sebagainya. Maka itulah Allah. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita bukan sekadar musaking, bukan mata, bahkan ditambah dengan telinga, ditambah dengan akal, ditambah dengan nyawa. Nyawa, tuan-tuan, hebat. Tak ada orang boleh buat nyawa ni. Kalau nyawa ini boleh buat, nescaya doktor-doktor pakar tak mati dah dia. Kemuncak pada dia Fir'aun tak mati. Sebab apa? Dia kaya, Tuhan pula, pitih banyak, istana besar. Siapa dia yang boleh bagi nyawa? Buat nyawa, mari sini, letak dalam star tu boleh sang kuning, bayang. Maka orang yang tak mati di atas muka bumi ini, di antaranya orang-orang yang disebut sebagai al-atibba, doktor-doktor. Kemudian al-awliya, orang-orang yang kaya. Semua orang ni tak mati. Sebab apa? Sebab apa? Sebab bila gas dia nak habis, nyawa dia nak habis, dia tak apa. Macam kereta kita tu, tengok lampu nyala dah. Lampu minyak berkelip. Nak habis dah. Kita ambil bubuh, masuk RM20, RM30, RM50. Hidup balik boleh pakai 4-5 hari dah. Nyala pula, bubuh pula, masuk pula. Maka tak matilah. Siapa yang mati? Yang mati itu orang-orang yang duduk setinggal, orang-orang yang duduk di rumah flat, orang-orang yang kita kata dia miskin lah. Macam kita ni, dia tak ada duit ni, maka matilah kita. Kubur tu dipenuhi dengan orang-orang miskin saja. Tapi adakah berlaku demikian? Jawapannya tidak. Itu yang pertama, tuan-tuan. Tindakan yang pertama. Tindakan yang kedua, apa benda tadi? Saya berlupa. Perkataan syukur dengan jazakallahu khairan itu satu ujung tadi. Apa dia? Doa. Doa. Lepas pada ni, jangan kita tinggal doa. Lebih-lebih lagi ketika nak berbuka puasa, jangan tinggal. Panggil anak-anak kita 5 minit sebelum buka puasa tu. Mari baca doa. Nak baca doa makan. Awal lagi saya tidak suruh baca doa makan. Baca doa makan tu orang azam boleh baca doa. Baca doa lain. Allah, kita ni tak ingat, tak hafal. Tu buku banyak. Ambil letaklah kat depan. Allah, payah buku nak cari tak? Apa benda nak dalam ni? Gajah rimak. Semua duduk dalam ni. Taib je keluar. Nak doa buka, dia keluar. Baca. Biar anak-anak kita mengamimkan.
anak-anak kita dan isteri-isteri kita lah kalau ada. Kalau tidak kan isteri kita, anak-anak kita mengaminkan doa yang kita baca tu. Bunyi orang azan kan, tukarlah doa tu kepada doa makan pula, doa buka puasa pula. Dan tutuplah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Payah ke mudah? Payah ke mudah? Jawapan dia ada kala payah, ada kala mudah. Payah bagi siapa? Payah bagi orang yang tak nak. Betul tak? Anak kita bila dia tak nak, payah. Bila dia nak, suruh dia beli gula, payah dia nak tinggal game dia, tidak. Allah mau sekejap lagi lah, Allah mau begitu lama, ayuh beginilah, ayuh. Tapi benda dia nak main bola, tak suruh kita tengok tak ada lah. Itu pasal apa? Payah bila dia tak nak, mudah bila dia nak. Sama dengan kita. Kita nak ke tak nak. Kalau kita nak mudah, kita tak nak jadi payah. Maka jangan lupa bermula daripada hari ini, kalau kita tak nak doa semasa berbuka puasa ke, tak nak doa bila-bila masa ke, tapi jangan lupa bila kita nak berdoa, kita masukkan sekali doa untuk sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita dan juga orang-orang yang mati di kalangan kita, walaupun bukan anak beranak kita. Kita masukkan sekali jumlah dengan muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, masuk sekali borong. Sebab apa? Sebab Nabi SAW, kita ni tak pernah lagi pergi ke alam akhirat. Kau ada orang sini pergi, lepas tu balik pula. Orang kampung saya tak ada lagi. Dia mati dah semalam. Pagi semalam tu dia mati, tengah hari tu dia ke bumi asal kan. Tiba-tiba buka puasa. Mari balik buka puasa dengan buah kita. Saya rasa dengan Tok Imam, Tok Bilal, AJK, semua tak ada, tinggal dia seorang. Pasal apa? Mati dah tadi tu. Saya ikutlah ke bumi. Mari pula buka puasa. Lari kalau dengan saya pun lari. Biarlah dia buka puasa seorang lah. Tak puasa nanti dia ikut kita balik rumah kita pula nyanyi. Contoh dah. Kita tak ada orang yang pergi kemudian dia balik dan dia cerita. Tak ada. Mak kita, ayah kita, tok nenek kita, jiran kita, saudara mara, adik-adik kita yang telah meninggal 2-3 tahun dulu, tak balik cerita kat kita. Abang yang meninggal, ayah yang meninggal, mak yang meninggal, tiba-tiba balik ketuk pintu. Siapa mak ni? Mak balik. Apa mak? Mak nak cerita lah benda duduk dalam kubur. Mari-mari mak nak cerita ni. Kalau bagi hikayat tua boleh. Hikayat cerita sakal cik boleh. Tapi hikayat bari mengenai dengan kubur dan selepas daripadanya ini, tak ada orang yang boleh mencerita melainkan baginda Nabi SAW. Atau dia tak mati lagi lah, ke mana dia boleh cerita? Kita jangan ingat dia seperti kita, sebab dia ada jalan yang bernama wahyu. Itu dia boleh tahu. Allah Ta'ala berikan kepadanya wahyu, maka kita orang yang tak menerima wahyu ini, menerimalah, terimalah, dengarlah, patuhlah apa yang diberitahu oleh orang yang tahu. Kalau kita nak buat ibarat kan macam ni lah. Kalau kita ni tak pernah pergi lagi ke Amerika, ataupun kita kata tak pernah pergi lagi ke Mekah, baru nak pergi, duit ada dah, COVID pula, nak duit cukup dah. Patutlah ni budak boleh kira daripada SP nah. Bini kita boleh 10k, kita boleh 10k, bermakna boleh kira lah umrah. Tiba-tiba COVID pula. Maka kita kata, seronok lah nampak orang pergi umrah ni. Kita kata lagu mana dengan kabar sepupu kita, anak saudara kita ke balik daripada umrah, pergi jalan rumah dia dah. Mau lagu mana cerita sikit bab umrah ni. Dia kata pergi umrah ni kan, sumpah lah dia kata orang ramah minum air Zam-Zam, pergi ke kubur, pergi ziarah makam baginda Nabi SAW, pergi ke kubur perkuburan Bakar, cerita macam-macam, pergi ke Bukit Uhud, macam-macam cerita umur. Kita kata suka lah dia tentu kalau boleh tak sikit lagi
tapi tak ada arwah lah. Dan muka sekadar tu yang tu orang bagi, kena balik juga. Kita kata Allah seronok deh. Maka kita ni tak pernah pergi lagi ke alam kubur, tak pernah pergi lagi ke alam barzakh, tak pernah pergi lagi kepada mahsyar tu. Nah, maka Nabi hak tahu, Nabi cerita. Maka sebagaimana kita kata Allah betul lah hak moyak tadi. Sahabat kita hak balik umrah tak ada cerita bab umrah, maka begitulah baginda Nabi SAW cerita kepada kita mengenai dengan perihal-perihal yang berlaku di alam kubur. Bahkan ketika mana nazak tu pun dia Nabi cerita dah. Nah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan ada waktu yang lapang, selain baca Quran dan sebagainya, ambil satu lagi, beli satu kitab, namanya kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab yang berbicara mengenai dengan peringatan kepada kita ketika mana kita saat-saat kita nak mati, dan juga selepas daripada kita mati, dan ahwal, keadaan-keadaan yang kita akan tempuhi bermula daripada saat kita nak mati sampai ke kita syurga ataupun neraka, waliyazbillah. Sebab kita ni bakal mati dah, maka kita kena tahu sebagaimana kita nak pergi umrah. Nah, kenapa mari mana Haji? Mari mana Kak? Mari mana Abang? Allah mari surau. Kenapa? Oh, dekat surau ada buat kursus umrah percuma. Percuma. Kalau tak pergi pun tak apa. Asalkan kita pergi dengar aja. Nah, tak nak pergi dengan dia pun tak apa, tak nak pergi dengan siapa pun tak apa, nak pergi sendiri pun tak apa. Habis tu kita dengar, oh dia pun cerita kita ni begitu, begini, ini cara pakai kain ihram, ini cara niat, ini cara tawaf, ini cara syair, ini cara, oh kita pun kata, oh dapat gambaran dah sedikit lagu ni. Maka kita juga begitu. Kita nak berjalan akan menempuh sakaratul maut. Sekurang-kurangnya kita tahu lagu mana keadaan kita ni bila kita nak mati dah. Kau tak ada kau orang sini yang akan mati. Pakai hidup belaka kau orang sini. Nah, dah Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Pok-pok pembesar Mekah tu, yang dia merupa di kalangan abu-abu lah, Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu tu. Dia kata kita tak pusing, dia kata tak lama lagi Muhammad mati, tak hilang serabut kita dan duduk serabut dengan dia. Kita ajar Tuhan dia banyak, dia ajar Tuhan itu satu. Dia ajar kita semua benda ni minta dengan ni, dia ajar semua dengan serabut dia kata. Maka tak pusing, tak lama dia mati. Maka Allah Ta'ala jawab, dia kata tak pusing lah wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau itu pun meninggal ataupun wafat, mereka pun sama juga, mati juga. Sebab tu di mana Fir'aun, di mana Haman, di mana Qarun, di mana Abu Jahal, di mana man dawwafad dunya bi qabdatiha, mana orang-orang yang duduk kata dunia di tangan saya, hebat saya gini, mana? Tak ada yang kekal. Maka sekurang-kurangnya kita tahu perjalanan kita ni akan mati. Bila mati? Oh, Allah Ta'ala tak bagi tahu. Ulama kita kata apa? Dia kata sebab apa Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada kita ni mati bila? Hikmah tak tahu. Hikmah tak tahu. Maka ulama kita kata supaya kita ni buat persediaan semua. Bila-bila masa, orang putih kata anytime deh, cakap orang putih sikit bagi ni. Gitu. Maknanya bila-bila masa kita bersiap sedia dengan mati. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu. Kalau nak buat ibadat contoh, orang telefon kat kita, halo, ada rumah ke? Ada. Oh, saya mari Kuala Lumpur ni, baru sampai subuh tadi. Lepas tu mari jalan rumah. Itulah yang telefon ni nak pergi juga ni ke rumah ni. Tapi nak selesai kerja dulu. Mari kerja anak kau, kerja kita, kau kerja isteri kita di Kuala Lumpur tu. Tak tahu pukul berapa siap. Jadi nak wayak kata pukul berapa boleh pergi, itu tak tahu. Tapi kita nak pergi lah. Nak pergi ziarah.
Kita pun kata, oh tak apa, mari. Saya tunggulah, saya tunggu. Mari. Baik. Kita tunggu tu lagu mana? Kita tunggu lagu mana? Nah, bagi tahu kat orang rumah kita, saya apa nak mari ni, ataupun orang rumah bagi tahu kat kita, saya dia nak mari ni. Nah, lepas tu nak buat lagu mana? Bagilah beli, patut beli minggu, beli kuih tiaw ke, beli lauk ke, kita nak masak sikit. Nah, dia nak mari. Tengok pukul 1 tak mari lagi, kita duduk dalam keadaan berjaga-jaga dah. Tengok bunyi telefonnya, telefon, takut dia. Bang orang lain. Tengok tak mari lagi pukul 1, tak sampai 2, tak sampai 3, tak sampai. Mari ke tidak ni? Dia janji dah nak mari. Kita duduk dalam keadaan berjaga-jaga. Macam kita juga. Macam kita juga. Kita tahu kita ni akan mati. Bila mati? Tak tahu bila. Tak tahu tarikh bila. Tak tahu bulan berapa. Tak tahu tahun juga berapa. Kalau tahu, senanglah. Katakanlah kita mati pada tahun 2025. Sekarang ni 2022. Kita kata boleh puluh dah ni 3 tahun ni. Puluhlah kita. Maka 3 tahun juga kita tak tinggal seorang. Tak tinggal. Ada orang tu mati 25. Tak apa ni baru 22 dia tu. 23, 24 kita puluh ni. Mari 23. Tak apa dia tu ada lagi 24 kita puluh. Kita puluh 25. 25 kena puluh dah dia tu. Kita yang tak tahu ni Allah. Sebab itulah kata bapa, saya yakin dan percaya kenapa tuan-tuan duk mari ke surau tu. Sebab tu, sebagai berjaga-jaga, betul tak? Selagi pada Tuhan bagi kat kita sihat, Tuhan bagi kat kita kelapangan masa, tak sibuk dengan kerja, kita bagi ke surau. Sebab apa? Sebagai persediaan, sebagai jaga-jaga, supaya bila kita mati kan, Allah Ta'ala kesian kepada kita dengan sebab apa? Sebab kita buat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala kata, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, wa mana dan mana apa-apa, wa ma dan mana dan apa-apa, tuqaddimu yang kamu dahulukan ataupun kamu buat untuk akhirat kamu dahulukan. Akhirat kemudian. Kita buat sekarang, dahululah tu. Dahulu tu. Seperti mana? Seperti kita daripada SP tu lah. Duit tu nak pakai hari tua. Tapi adakah kita menabung ketika mana kita hari tua? Duit nak pakai tu hari tua. Adakah kita tabung sekarang ataupun kita tabung ketika mana kita tua? Tabung bila? Saya tidak suruh hangku, suruh jawab. Sekarang tu hari tua, tu baru betul. Bukannya suruh angguk tak tahu apa benda saya nak jawab. Ili pun tak tahu, angguk pun tak tahu. Sekarang, kenapa sekarang kita nak pakai hari tua tu? Setengah orang tu kata tak ke tidak dengan hari tua, tak tahu kita ni. Tak apa-apa kita simpan. Tak ada tua kita mati dah. Dia berdaya orang. Tak apalah anak bini kita yang makan tu bukan orang lain. Gitu. Tak sebutnya apa dia? Kita simpan sekarang, nak makan hari tua, nak guna hari tua. Sama lah. Kita duduk buat sekarang. Semayang, puasa, sunatnya, wajibnya, sedekahnya, zakatnya, apa bendanya, belajarnya, baca Qurannya, selawatnya. Bila? Sekarang. Nak makan, nak guna akhirat. Maka dia panggil tu kerdim. Kamu dahulukan. Kamu dahulukan. Sama juga dengan kita nak makan. Kita makan dulu ke kita bayar dulu? Ada setengah tempat makan dulu baru bayar, ada setengah tempat bayar dulu baru makan. Kita nak makan dulu, bayar dulu. Ambil. Baik, bayar. Kenapa bayar? Makan dah lagi. Bayar dulu. Berapa ni? RM5. Bayar. Kita pun duduk di meja, pergi basuh tangan, bismillahirrahmanirrahim, baru makan. Tu kerdim lah tu. Kita dahulukan, kita bayar dulu, makan kemudian. Sama juga akhirat nung. Sampai sekarang ni kita buat dah. Tu kerdim. Apa-apa yang kamu dahulukan daripada semayang,
daripada sedekah, daripada sembahyang sunat, daripada puasa sunat, daripada selawat, daripada baca Quran, daripada apa benda pun yang kita dahulukan. Untuk apa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum, untuk diri-diri kamu. Kita sembahyang, kalau kita tak sembahyang miskin ya, Allah Ta'ala apa kali kita tak sembah dia, miskin lah Allah Ta'ala apa kali. Kita tidak begitu begini, maka miskin lah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap kaya ni. Nama Allah yang 99 tu dua daripadanya ialah Al-Ghaniyyu Al-Mughniyu. Nah, betul. Walillahi asma'ul husna, bagi Allah Ta'ala itu ataupun milik Allah Ta'ala itu nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka kamu berdoa dengannya. Dia waktu kali kita nak comel doa kita mustajab, serulah nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Latif, ya Khabir, ya Musawwir. Sebutlah apa benda pun supaya doa kita tu lebih mustajab ataupun mudah untuk dimustajab. Maka doa. Maka tuan-tuan dan puan tadi tu untuk diri kita, bukan untuk Allah. Allah Ta'ala ni takdir kata atas dunia ni semuanya mukmin belaka. Tak ada seorang pun munafik, tak ada seorang pun yang kafir. Allah Ta'ala kaya, lagu dia tu. Ataupun kita kata takdirnya semuanya kafir belaka, munafik belaka, tak ada pun mukmin pun, tak ada muslim pun, tak ada. Allah Ta'ala miskin, tak kaya macam tu juga dia. Sebab tu Tuhan kata wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa-apa yang kamu dahulukan untuk diri kamu, bukan diri Allah Ta'ala. Maknanya maslahat, kepentingan, kita kata keuntungan yang kita buat itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Kita sedekah, nampak gayanya kita bagi kepada orang, zahirnya, hakikatnya kita bagi untuk diri kita. Yang pertama sekali kita cuci hati kita ni, gerikuk kita bagi. Orang lain gerikuk dia tak bagi, kita bagi. Mana cuci hati kita, satu cerita. Kemudian Allah Ta'ala janji kamu sedekah, kamu akan dapat pahala. Kita sedekah, maka dapat pahala. Pahala tu apa dia? Pahala tu duit. Mata uang yang kita nak guna dan terpakai di akhirat. Sekarang tak boleh pakai. Pergi kedai mama, ya roti jalan satu, tarik satu, siap. Gelah tak pegang lagi, api itu tak buka lagi, siap dah dia. Pak tu tak nak pakai cepat, kena pergi kedai mak lah dah. Walaupun saya hakikatnya saya tak minat, tapi ceritanya begitu dah, siap dah. Baik, sudah makan apa semua, mama berapa ringgit? Ada dalam berapa? 3 ringgit. 3 ringgit. Air 2 ringgit, roti canai kosong 1 ringgit, 3 ringgit. Okey mama, nanti lepas sembahyang zuhur aku buat sunat 4 rakaat, aku bagi pahala kepada kau. Oh, itu tak boleh. Kenapa? Dia ada duit juga. Duit juga ni. Sebab apa? Sebab tak kena tempat. Sekarang ni kita tidak guna duit yang bernama mata uang yang bernama pahala. Kita guna mata uang yang bernama ringgit. Tapi bila mati, katakanlah petang tu kita mati dah. Barulah kita nampak memang betul kita ni berhajat kepada mata uang yang bernama pahala. Duit tak boleh guna. Banyak mana pun duit ada, tak boleh guna. Sedikit mana pun mata uang yang bernama pahala ni ada, maka kita boleh guna. Nampak bawa balik dah tu. Saya pun nak balik juga. Baik, nak fahami sikit ya tuan-tuan. Maka tadi kita sebut dah, apa-apa yang kita dahulukan bukan untuk orang lain, zahir nampak untuk orang, tapi batinnya
untuk diri kita. Kita berhabis duit RM5 kita sedekah, ataupun RM10 ataupun lebih daripada itu dah. Nampaknya tak ada lah duit kita. Nah, tak ada dalam poket kita ni. Tapi kita kena ingat, kita yakin yang Nabi sebut tak ada dalam poket kiri kanan kita, tetapi ada dalam simpanan kanan kita yang dijaga oleh Raqib. Dan juga sebelah kiri kita Atid. Ada. Ada. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, daripada kebaikan, apa-apa yang kamu dahulukan untuk diri kamu daripada kebaikan, khairin disebut dengan isim nakirah, khairin. Sebarang kebaikan, kecil ke dia, besar ke dia, baca Quran ke, selawat ke, zikir ke, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ke, ataupun sembahyang sunat duha ke, ataupun qiyamul lail ke, apa ke, khairin, semua. Tuhan kata semua. Tajidu, kamu akan dapati, pasti kamu akan dapati. Kalau orang belajar tata bahasa Arab, sepatutnya tajiduhu tu dia kena baca tajidunahu, kena ada huruf nun. Kena ada huruf nun. Tajidunahu. Tapi Allah Ta'ala tidak ubah, tak ada tajidunahu, tapi Allah Ta'ala kata tajiduhu, kamu pasti akan dapat. Kerana apa? Kerana ini dipanggil dengan, dalam ilmu nahu dipanggil dengan jawab li mali syarti itu, wama. Apa-apa yang kamu dahulukan untuk diri kamu daripada kebaikan, pasti. Jawabannya pasti kamu akan dapat. Pasti akan dapat. Maknanya kita kata Allah, lapang dada kita, tenang dada kita, 10 sen kita impak, Tuhan janji pasti dapat. 2 rakaat kita sembahyang, pasti dapat. Kita tolong orang, tolong orang angkat barang dia, pasti dapat. Apa pun pasti. Tajidu, kamu pasti dapat. Kamu pasti dapat apa yang kamu buat itu indallah, di sisi Allah Ta'ala. Bukan di sisi manusia. Sebab apa? Sebab manusia ini hebat bagaimanapun dia, kaya bagaimanapun dia, dia tak boleh nak bagi pahala kepada orang. Tak boleh. Begitu juga dengan hebatnya manusia, kayanya manusia, dia nak menghapuskan dosa orang, tak boleh. Hanyalah Allah sahaja yang boleh memberi pahala kepada seseorang ataupun mengampunkan dosa seseorang, melainkan benda-benda yang ada kaitan dengan manusia, seperti kita mencuri hak orang, itu tak boleh. Kena minta halal daripada Tuhan dia, dan kena minta supaya Tuhan dia maaf halal. Kalau tidak, tak boleh. Sebab hak dia kita ambil. Kita ambil hak dia curi rambutan dia, curi durian dia, curi sport ring dia. Kawan tu punya lah dapat duit daripada SP. Beli sport ring, nak balik raya esok lusa tolak tulis ni. Duduk 2 hari di paru rumah, tengok kereta dah tersungkur. Sport ring tak ada. Allah. Siapa curi? Bukan orang lain, orang taman tu juga jual hak tu, ambil orang lain. Kalau pakar dekat kereta nanti dia kenal lah, jual. Pergi kat kedai ring, jual, top up sikit, 102, dapat orang lain. Comel sport ring kita itu hak dia, kamu ambil. Allah Ta'ala tak maaf, melainkan kamu kena pergi minta maaf dengan dia ataupun minta halal dengan dia. Baru beres. Itu tuan-tuan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairun wa a'zama ajra. Ialah kata Allah Ta'ala lebih baik dan lebih mahal harga balasannya, ajra, upah yang mahal. Sekarang kita tak nampak lagi pahala. Sebab apa? Sebab kita tak mati. Tak mati. Tetapi kalau sekiranya lah ada orang yang mati boleh cerita kepada kita, maka pastinya dia akan jawab pada hari ini, aku tak nak duit kau orang, aku tak nak apa kau orang, aku nak pahala
aku nak sedekah bacaan Fatihah ke doa ke daripada kau orang. Sebab orang-orang muslimin dan muslimat yang mati, yang anak-anak dia tidak berdoa untuk dia, ataupun tak ada orang berdoa untuk dia, maka dia mencari. Sebagaimana orang miskin kan, orang miskin dia mencari di ruangan sampah, tempat pembuangan sampah tu, nak dia mencari kalau ada makanan ataupun benda-benda yang boleh dijual, kemudian dengan duit itu dia boleh membeli makanan. Maka di akhirat pun ada juga keadaan begitu. Dia akan mencari pahala. Mencari sebab anak dia tak ada orang kat dia, anak-anak dia tak ada orang kat dia, adik keluarga tak ada orang kat dia. Maka bila kita mendoa secara umum, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wal muslimina wal muslimat. Muslimin muslimat itu sampai kepada mereka jumpa cari. Itu kalau kita nak nanti kita juga berada tempat mereka tercari-cari tak ada benda, maka sekarang ni kita kena doa banyak untuk muslimin muslimat. Baca doa untuk diri kita, ya sila. Doa untuk ayah ibu kita, ya betul. Doa untuk anak dan isteri kita, ya betul. Tapi jangan lupa selipkan sekali itu di belakang dengan muslimin muslimat, bukan payah pun. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kemudian Allahumma ighfir lana li abaina wa ummatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa lil muslimina wal muslimat. Kalau kita kata kita tak pandai bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ampunkanlah segala dosaku. Hak muda-muda dulu, hak tua sekarang, hak sengaja, hak tidak sengaja, hak kecil, hak besar dan sebagainya. Dan doa untuk ibu dan ayahku, isteri dan anak-anak aku, dan juga kepada muslimin muslimat. Tak payah. Kita berdoa, kita dapat juga. Cuma oleh kerana kita tidak tahu kerana kita tidak belajar. Kalau kita belajar, kita tahu. Maka dengan itu kita juga mendapat. InsyaAllah tuan-tuan berhenti setakat dulu. Sebelum tuan-tuan balik semua, baiklah saya berhenti dulu, baik saya balik dulu. Ya baik pastinya daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan saya, berkasar bahasa, tersilap budi bicara. Mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ij'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wa mustami'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', min qalbin la yasma', wa na'udzu bika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan, wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal, wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl, wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzu bika min al-kufri wal faqr, wa na'udzu bika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اجعلنا وأولادنا وسائر ذرياتنا من عتقائك من النار اللهم حرم لحومنا وبشرتنا على النار اللهم حرم لحومنا وبشرتنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.